So hi guys. So hari ni kita akan pergi Melaka. So jom ikut saya. Kita orang dekat Melaka. Dah sampai Melaka. Sekarang kita orang dekat Veteran Pahlawan. And now kita orang nak balik rumah. Lepas tu esok pagi atau tengah hari baru Wani bawa pergi jalan. Kita pergi tempat bersejarah. Okay? So nak kita orang dah sampai. Saya nak rest dulu untuk hari ni. And esok rasanya baru start kot. Assalamualaikum. So hari ni Wani hari kedua dekat Melaka. Semalam datang, lepas tu terus rest. Memang tak pergi mana-mana, rest je. And hari ni baru nak start lah. Kita buat kita punya jalan-jalan semua. Tapi mungkin tengah hari sikit kot baru kita pergi bandar semua. Tapi actually memang kat bandar pun, cuma like kita pergi tempat yang kita nak pergi tu. So, kita tunggu tengah hari lah. So sekarang pukul 9.21 pagi. And sekarang dekat tempat breakfast. Kita nak breakfast and boleh tengoklah breakfast apa yang mana makan. Mungkin petang-petang sikit kot baru pergi sebab nak tengok cuaca juga. Sekarang ni musim-musim hujan and tak sure lagi petang ni hujan ke tak. So kita akan tengok cuaca tu kejap lagi and then petang Wani pergi Bandar Melaka, okay? So sekarang pukul berapa ni? Sekejap. Okay, so sekarang pukul 4.30 petang. Kita keluar lewat sikit sebab daripada pagi tadi serius hujan je kat Melaka ni. Sekarang pun tengah hujan juga. So mungkin kita akan pergi tempat-tempat yang dia berbumbung lah. Sebab kalau nak pergi, sebab daripada pagi tadi hujan je. Saya boleh hujan sekejap tapi tentu tak siap lagi.
So sekarang ni baru kita orang keluar. Memang lewat lah. Tapi dengan cerita kat luar still hujan lagi. So tengok lah macam mana keadaan. Sebab antara salah satu faktor halangan untuk buat vlog hari ni juga is yelah cuaca. Sebab cuaca kita tak tahu kan. So pagi tadi pun memang dah tengok dia kata memang sekarang memang musim hujan. Tapi tak sure lagi lah. Dia tengok memang hujan. Next sekarang kita berada di bangunan Step High. Ini merupakan bangunan Christchurch Melaka dan bersebelahan dengannya adalah bangunan Step High. Bangunan Step High adalah bangunan setinggi 4 tingkat mengikut teres Bukit Sampol dan seluas 49,200 kaki ini telah menjadi pusat pentadbiran Belanda sehingga tahun 1824, termasuk menempatkan kediaman Gubernur Belanda sehingga di awal kurun ke-18. Di dalam bangunan Step High ini juga terdapat Muzium Sejarah dan Etnografi dan juga Galeri Laksmana Cheng Ho. So, bangunan Step High ini atau lebih dikenali orang ramai sebagai bangunan merah. So, bangunan merah ni dinamakan sebab bangunan dia warna merah. Dan bangunan Step High ni juga atau bangunan merah ni juga dibina oleh pemerintah Belanda pada tahun 1650-an setelah Belanda mengambil alih negeri Melaka dari Portugis pada tahun 1641. So pada mulanya bangunan ni warna putih. Yang warna tahu sebenarnya bangunan ni warna putih pada mulanya. And then setelah dicat sepenuhnya dengan warna merah. Lepas tu lah baru orang ramai panggil dia sebagai bangunan merah. So jom. So kalau tengok keseluruhan ni memang warna merah lah. Daripada sana jugalah. Daripada sana saya bawa. So sini is bangunan dia lah. So jom kita pergi next location. Ini merupakan kereta bomba lama yang diletakkan bersebelahan dengan bangunan Step High. Kereta bomba ini memulakan perkhidmatannya pada tahun 1939 di bawah kawalan Ketua Polis Melaka. Pada tahun 1942, pihak British membawa kereta bomba ini ke Singapura tetapi ianya dipindahkan semula ke Melaka oleh pihak Jepun. Selepas Peperangan Dunia Kedua, kereta bomba ini diletakkan di bawah kawalan Majlis Pembenaran Negeri Melaka. Jentera ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam beberapa kebakaran khususnya di Lereh, Tanjung Keleng, Gudang Getahli, Bacang dan di Jalan Bandar Kaba. Jentera ini tamat perkhidmatannya pada tahun 1974. Jentera ini juga mempunyai kuasa 2,480 kuasa kuda dan berat sebanyak 6 tan. Boleh baca kat situ ada juga muzium tuan. Excursion iaitu di Bukit Sampol. Bukit Sampol ni actually ada 2 jalan naik. Macam tadi Wan naik daripada bangunan merah. And dia ada lagi satu jalan, dia naik daripada Formosa. Gereja Sampol merupakan sebuah bangunan gereja bersejarah yang terletak di Bandar Hilir Melaka. Ia telah dibina oleh seorang Kapten Portugis bernama Duarte Coelho pada tahun 1521 dan menjadikan ia bangunan gereja tertua di Malaysia dan di Asia Tenggara. Ia terletak di atas Bukit Sampol yang kini merupakan sebahagian daripada Komplek Muzium Melaka yang terdiri daripada serpihan Kota Formosa, bangunan Step High dan beberapa bangunan bersejarah yang lain. Okay, so Wana akan ceritakan sedikit mengenai Bukit Sampol sebenarnya. Okay, so banyak orang tahu Bukit Sampol ni bukan gereja yang didirikan oleh Portugis setelah menakluk Melaka pada tahun 1511. Tapi sebenarnya Bukit Sampol ni merupakan tapak sebenar Istana Melayu Melaka sebelum 1511, sebelum Portugis menjajah Melaka. So kat sini pun dah cakap sejarah Bukit Melaka ni mula pada para Miswara mula membuka negeri Melaka, di mana ia diberi nama sebagai Bukit Melaka. So sebenarnya bukit ni adalah Bukit Melaka dan bukannya Bukit Sampol. Tapi nama dia diubah Bukit Sampol setelah Portugis menjajah Melaka pada tahun 1511 dan membuat
bukit ni sebagai gereja dia orang. So ni sedikit dia punya sejarah. Next kita masuk ke bahagian dalam. Bukit ini merupakan tempat asal Istana Raja Melaka pada tahun Kesultanan Melayu Melaka pada suatu ketika dahulu. Tapi apabila Melaka dijajah oleh Portugis pada tahun 1511, mereka telah menggantikan istana ini dengan gereja 10 tahun selepas mereka menjajah negeri Melaka. Gereja di atas bukit ini juga penting sebabnya ia merupakan markas di mana pembalik Kristian iaitu Francis Xavier menyebarkan Kristian bukan sahaja ke seluruh Asia Tenggara tetapi terus ke China dan Jepun. Portugis akhirnya kalah perang kepada Belanda pada 1641. Bila Belanda masuk ke sini, mereka menjadikan gereja ini sebagai gereja mereka sementara mereka menyiapkan gereja baru di Stephey. Jika dilihat, di dalamnya juga terdapat papan konkrit yang mempunyai tulisan dan ukiran yang tersandar di dinding yang pada dahulunya merupakan penutup perkuburan ataupun batu nisan bagi pembesar-pembesar Portugis dan Belanda yang ada di sekitar gereja ini. Batu nisan yang disandarkan ke dinding ini bukanlah di situ tempat asalnya, tetapi batu-batu ini sebenarnya dijumpai di merata tempat di kawasan bukit. Cuma ia telah dikumpulkan di satu tempat dan ditempatkan di atas bukit Saint Paul. Di satu bahagian di dalam bangunan gereja Saint Paul ini juga terdapat sebuah lubang bawah tanah yang tertutup dengan jeriji besi. Sekali pandang seperti sebuah pintu masuk ke kawasan bawah tanah, manakala dua kali pandang pula seperti sebuah kubur yang tidak terkambus. Dan di dalamnya pula terdapat banyak wang-wang yang ditaburkan oleh pelancong terutamanya yang berbangsa asing. Secara logik akal, ianya bukan sebuah tabung derma tetapi lebih kepada kepercayaan agama mereka yang tersendiri. Sebagai orang Islam, dilarang untuk mengikut perbuatan ini dengan niat yang tidak betul kerana boleh membawa kepada perkara syirik. Apabila sampai ke sini, pasti kagum dengan keutuhan struktur bangunan yang menggunakan batu elektrik dan batu lada sebagai bahan binaan kubur. Selain Kota Formosa, gereja Saint Paul ini juga menggunakan bahan binaan yang sama dan pernah musnah dalam beberapa siri peperangan. Walaupun sakit baki bangunan ini, terutamanya di bahagian dalamannya, tidak sempurna seperti bangunan asalnya, namun bentuk binaan keseluruhannya terutamanya kalau dilihat dari sudut luar, seolah-olah seperti sebuah bangunan yang baru berusia puluhan tahun. Namun, pada hakikatnya, bangunan ini telah berusia hampir 500 tahun. Sedikit sejarah mengenai Bukit Saint Paul. Bukit Saint Paul ini bermula apabila para Meswara membuka negeri Melaka di mana ia diberi nama sebagai Bukit Melaka. Beliau telah menjadikan bukit ini dan kawasan persekitarannya sebagai pusat pemerintahannya dan diteruskan oleh Sultan yang memerintah selepas beliau. Di era Kesultanan Melayu Melaka, di sekitar bukit ini dibinanya istana, masjid dan rumah kediaman besar yang berkhidmat pada masa itu. Semasa Portugis menakluk Melaka pada tahun 1511, istana, masjid dan bangunan lain telah dimusnahkan. Mereka telah membina kubu yang dikenali dengan nama Formosa. Sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1511, Bukit Saint Paul ini dikenali dengan nama Bukit Melaka. Bahkan, di kaki bukit inilah terletaknya Istana Kesultanan Melayu Melaka dan lokasi bukit yang dekat dengan istana membolehkan Sultan Melaka untuk naik ke atas dan melihat keadaan pelabuhan dari muara Sungai Melaka. Dan di sinilah merupakan lokasi memerhati Sultan Melaka untuk melihat keadaan pelabuhan di muara Sungai Melaka. Seperti mana pada zaman dahulu, pedagang-pedagang daripada luar negara datang ke Melaka untuk berdagang dan melalui jalan laut, di mana di situlah laut yang diperkatakan dalam sejarah. Dan semasa Belanda menawan Melaka pada tahun 1641, gereja ini telah mengalami kerosakan yang teruk. Ia dibaiki dan dinamakan Gereja Saint Paul dan masih meneruskan peranan sebagai tempat keagamaan. Namun, ia bertukar dari gereja Katolik menjadi gereja Protestan, iaitu mengikut mazhab orang Belanda. Semasa era Belanda, gereja ini juga dijadikan sebagai lokasi persemadian pembesar-pembesar Belanda setelah diterbinanya gereja baru yang dikenali sebagai Gereja Kirch pada tahun 1753. Atas tadi
kita baru lepas pergi ke Bukit Sempol atau Bukit Melaka. So sekarang kita nak menuju ke Formosa. Di sebelah kiri Wani adalah merupakan kubur Belanda yang terletak bersebelahan dengan Bukit Sempol. So kat sini boleh nampak kat dalam tu lah kubur Belanda. Macam dia cakap, kubur Belanda. Berada di pintu gerbang Santiago atau lebih dikenali orang ramai sebagai Formosa. Okay, so sekarang Wani berada di next location iaitu di pintu gerbang Santiago atau lebih dikenali orang ramai sebagai Formosa. So, kat sini Wani akan cerita sedikit sejarah mengenai pintu gerbang Santiago ni. Porta dalam bahasa Portugis bermaksud pintu gerbang. Pintu gerbang Santiago merupakan salah satu dari 4 pintu masuk ke kota Formosa. Tentera Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang menakluki Melaka pada tahun 1511 telah membina kota pertahanan ini pada tahun 1512 kerana sering diserang oleh pengikut-pengikut Sultan Mahmud Shah dan kemudiannya oleh pihak Aceh dan Johor selama lebih seabad. Pemerintah Portugis menggunakan buruh paksa untuk membina kota selebar 3 meter mengelilingi Bukit Melaka dengan menggunakan sisa runtuhan istana, masjid dan makam-makam. Sebuah menara tinjau setinggi 40 meter turut didirikan di penjuru tembok barat kota pertahanan Melaka. Apabila Belanda mengambil alih pemerintah Portugis di Melaka pada tahun 1641, mereka telah membaiki dan menambah besar kota pertahanan yang dibina oleh Portugis ini dan mengukir jata VOC iaitu Vriknide Oostindische Compagnie pada pintu gerbangnya berserta dengan inskripsi ANNO 1670 menandakan tahun ia siap dibina. Pada tahun 1795, British telah merancang untuk memusnahkannya kerana khawatir akan diguna semula apabila Melaka diserahkan kepada Belanda. Pada tahun 1807, William Farquhar iaitu Presiden British di Melaka telah meletupkan kota ini dengan menanam ubat bedil. Walau bagaimanapun, Sir Stamford Raffles dan Lord Minto menghalang kota tersebut dari dimusnahkan. Namun, hanya pintu gerbang Santiago dan beberapa rumah di sekelilingnya sahaja yang dapat diselamatkan. Formosa adalah antara tinggalan bangunan binaan Eropah yang tertua di Asia. So, kalau siapa yang perasan, dekat sini dia ada tulis ANNO 1670 di mana menandakan tahun ia siap dibina. Ini dia buat sebagai kota pertahanan lah. Dan kota pertahanan ni dibina dari sisi-sisi runtuhan Istana Melaka dulu. So, dekat bersebelahan dengan pintu gerbang Santiago juga terdapat Muzium Istana Kesultanan Melayu Melaka. So dekat muzium ni juga terdapat banyak pameran yang menarik di dalam dia. Antaranya ialah diorama Balai Rong Seri, bilik beradu, iaitu bilik beradu untuk sultan lah, pertarungan hang tuah dan hang jebat, dan bahan-bahan pameran lain seperti senjata, pakaian tradisional, seramik dan alatan tembaga. So semua dekat dalam ni lah. Muzium ni terletak bersebelahan dengan pintu gerbang Santiago. So jalan sikit akan nampak lah. Di hadapan pintu gerbang Santiago, terdapat memorial pengisytiharan kemerdekaan di mana bangunan ini dibina pada tahun 1511. Sebelum bangunan ini dikenali sebagai Kelab Melaka, bangunan ini juga digunakan untuk kegiatan sosial oleh golongan atasan dan pegawai-pegawai kerajaan pada zaman penjajahan Inggeris. Setelah merdeka, kelab ini dibuka kepada orang ramai. Kemudian pada 31 Ogos 1958, bangunan ini dijadikan memorial yang memuatkan segala dokumen tentang kemerdekaan. Dan di sinilah lokasi di mana pengumuman kemerdekaan yang disampaikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.
next location kita sekarang kita berada di Kubu Middelburg, iaitu Kubu Pertahanan Negeri Melaka. Pertahanan Melaka berkait rapat dengan Kota Melaka. Kota Melaka dijadikan sebagai komplek pentadbiran dan juga perdagangan dan pertahanan Melaka. Portugis telah mempertingkatkan keselamatan dan pertahanannya dengan membina 8 buah kubu pertahanan dan semasa Belanda pula, sebuah lagi kubu pertahanan dibina iaitu Kubu Middelburg. Pasukan tentera yang besar bilangannya ini telah ditempatkan di atas Kubu Middelburg bersama dengan alat senjata dan meriam. Terdapat juga sebuah turret atau menara tinjau. Turret merupakan sebahagian daripada sistem pertahanan Kota Melaka yang terdapat di rangkaian tembok Kota Melaka. Dengan itu, keselamatan Kota Melaka, Pelabuhan Melaka, Sungai Melaka dan Bandar Melaka dapat dipantau dengan mudah oleh pasukan tentera yang ditempatkan di atas Kubu Middelburg. Dengan sistem keselamatan yang amat kukuh yang dibina oleh Belanda pada tahun 1881 hingga 1784 ini, setiap serangan dapat dipatahkan. Justru itu, sistem pertahanan Belanda di Melaka amat kukuh dan berjaya mengawal sebarang percubaan untuk menawannya. So, ni adalah salah satu kubu pertahanan yang masih kukuh lah. Walaupun dah dimusnahkan, tapi ini antara kubu yang masih ada pada masa kini. So, nama kubu ni Kubu Middelburg yang didirikan oleh Belanda. Pada mulanya dia didirikan oleh British. Oleh Portugis. Tapi disebabkan Portugis telah kalah dengan Belanda, jadi Belanda membaik pulih kawasan kubu ni dan menjadi hak Belanda lah. So dekat belakang ini adalah Sungai Melaka yang juga menjadi pelabuhan utama Melaka pada tahun Senayan Melayu Melaka dahulu. So dekat sinilah merupakan pelabuhan yang terbesar hingga menyebabkan pelabur-pelabur dari luar negara datang melabur ke Melaka. Tapi pada hujung abad ke-18, Sungai Melaka menjadi cetek dan sempit dan tidak sesuai oleh kapal-kapal besar untuk masuk ke muara. Oleh itu, hanya kapal kecil dan tongkang sahaja menjadi perantara untuk menunggah barang perdagangan dari kapal besar ke darat dan sebaliknya. Kapal ini dibina seperti skala asalnya berdasarkan mereka bentuk asal kapal Flor de Lemars kepunyaan Portugis yang tenggelam di Selat Melaka. Menurut catatan sejarah, kapal tersebut dipercayai sedang cuba berlayar ke Portugis dengan barangan sejarah milik Kesultanan Melayu Melaka yang dimuatkan di dalam perut kapal. Belum pun jauh perjalanan mereka, akhirnya kapal ini tenggelam dan turut menenggelamkan barang-barang berharga warisan negeri Melaka bersama di tengah laut. Muzium Samudra ini berkeluasan 34 meter tinggi, 36 meter panjang dan 8 meter lebar. Ianya dirasmikan pada 13 Jun 1994. Di muzium ini, pelawat boleh melihat dengan lebih dekat lagi kemasyhuran Kesultanan Melayu Melaka pada kurun ke-14 hingga ke era Portugis, Belanda dan Inggeris. Bersesuaian dengan namanya Muzium Samudra, maka segala aktiviti berkaitan dengan maritim juga turut dipamerkan di sini seperti peta, replika kapal serta pelbagai jenis artifak yang telah tenggelam bersama kapal peninggalan Portugis pada suatu masa dahulu. Antara artifak yang boleh ditemui adalah termasuk pinggan mangkuk zaman Kesultanan Melayu Melaka dan juga peralatan istana yang berharga.